A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam satu majlis ilmu ini dengan hari yang penuh bahagia. Selawat serta salam tidak kita lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada keluarga, sahabat dan diri kita sendiri sebagai umatnya. Semoga kita akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya-Allah saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk Kasih Sayang Anak kepada Kedua Ibu Bapa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mengapa saya mengambil tajuk ini? Ini adalah kerana ketika keriakan pertama seorang bayi yang lahir di dunia ini, justru tersenyumlah seorang ibu dan si ayah kerana menerima seorang ahli baru. Mereka berasa gembira kerana kehidupan sebagai suami isteri kini mulai lengkap. Segala penat lelah si ibu yang mengandungkan dan melahirkan anak terubat dengan serta-merta. Segala amanah dan tanggungjawab dilaksanakan ibu bapa tanpa merungut demi cahaya mata yang dikasihi. Persoalannya, adakah segala pengorbanan yang dilakukan oleh mereka selama ini akan terbalas serta mengapa? Hadirin sekalian, ayah dan ibu adalah permulaan kita. Tanpa mereka kita tidak akan wujud. Setiap agama di dunia ini menyuruh kita memuliakan kedua ibu bapa kita, tidak kira siapa mereka dan bagaimana mereka melayani kita. Malah Islam sentiasa menganjurkan anak-anak untuk memuliakan ibu bapa mereka serta menjaga mereka dengan baik. Bapa adalah seorang yang sukar untuk sanggup mengorbankan apa sahaja untuk membahagiakan anak-anaknya. Malah dia sanggup bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan nasi untuk menyara isteri dan anaknya. Ibu pula adalah wanita mulia yang jasanya tidak ada bandingnya, yang telah melakukan pelbagai pengorbanan untuk kita. Cuba hadirin bayangkan, layanan dan pengorbanan yang mereka berikan kepada kita sangat hebat. Bahkan kita boleh menjadi seperti sekarang ini dan dilahirkan dunia ini kerana kerjasama erat antara ibu dan ayah. Betul kan? Sekiranya kita menghitung perkhidmatan mereka, mereka tidak boleh diganti dengan emas atau permata. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membayarnya? Kita harus menghormati, mentaati dan mematuhi segala perintah kedua ibu bapa kita. Kerana seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang bermaksud, keredaan Allah berdasarkan keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah berdasarkan kemurkaan ibu bapa. Dalam hadis di atas jelas bahawa jika kita taat kepada ibu bapa kita, ibu bapa akan merasa gembira dan bangga kerana mempunyai anak seperti kita, dan juga akan selalu mendoakan kita agar kita selalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika kita tidak taat kepada ibu bapa, maka Allah akan lebih marah dan akan menghantar kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyatakan dalam surah Luqman ayat 14 yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibu bapanya telah mengandungkan demi menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung sehingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada aku, jualah tempat dikembalikan untuk menerima balasan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, betapa besarnya tanggungjawab berbuat baik kepada ibu bapa, sehingga kan Allah ada menyebut di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran dengan menggabungkan perintah untuk mengabdikan diri kepadanya.
dan berbakti kepada ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Surah An-Nisa ayat 36. Namun tidak dinafikan ada anak-anak yang membalas dendam kepada kedua ibu bapa ketika masa kecil. Ibu bapa tidak begitu pedulikan mereka kerana kesibukan bekerja. Malah tidak terkecuali ada juga ibu bapa yang sangat baik dan telah berkorban untuk anak-anak tetapi hidup terabai dan menghabiskan sisa hidup usia tuanya di rumah orang tua dan keseorangan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di samping itu juga kewajipan untuk anak-anak mentaati kedua ibu bapa diperkuatkan lagi dengan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam maka putuslah amalnya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Justru itu, marilah kita terus berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita sekiranya mereka telah meninggal dunia dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran serta mendoakan mereka. Di antara doa yang boleh kita gunakan untuk mendoakan ibu bapa kita ialah, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapaku dan rahmatilah serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi aku masa kecil. Surah Al-Isra ayat 25. Seterusnya, doa yang kedua, Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab, iaitu hari kiamat. Surah Ibrahim ayat 41. Pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki lalu berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ke atasnya puasa Ramadan. Meninggalkan puasa. Adakah aku perlu qada puasa bagi pihaknya? Rasulullah SAW bersabda, Ya, kerana hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak untuk tunaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari 1953. Bertualah kita sekiranya kita dapat berbakti kepada ibu bapa semasa mereka masih hidup. Nabi SAW pernah menyatakan bahawa orang yang hina adalah orang yang sempat bersama ibu bapanya tetapi kesempatan itu tidak membolehkan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, ketika kita masih mempunyai kesempatan, berbuat baiklah kita kepada kedua ibu bapa. Janganlah sesekali kita meninggi suara serta melukai hati mereka. Mana yang kita mampu, kita bantulah segala pengorbanan yang telah mereka lakukan kepada kita. Selepas kematian kedua ibu bapa, kita bantulah mereka dengan melunasaikan segala hutang-hutang, menginfakkan di rumah anak yatim seperti nazar dan lain-lain. Tanpa kehadiran ibu bapa yang gigih mengerah keringat dan membanting tulang untuk menguruskan perbelanjaan harian kita, kita tidak akan sampai ke tahap yang kita ada sekarang. Lantaran itu, kita sebagai seorang anak wajib sedar dan membalas semua jasa ibu bapa dengan cara belajar bersungguh-sungguh dan memperoleh kejayaan dan pekerjaan yang baik. Janganlah sesekali kita melupai jasa kedua ibu bapa kita. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, persoalan mentaati ibu bapa adalah sesuatu yang sangat rapat dengan persoalan tauhid kerana sesiapa yang mengaku beriman pada Allah sedang dia mengabaikan tanggungjawab kepada para ibu bapa, maka ia bukanlah di kalangan orang yang beriman. Turutan perintah untuk menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah menunjukkan begitu rapatnya hubungan antara persoalan taat kepada Allah dan taat kepada ibu bapa. Dewasa ini terdapat ramai kalangan masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab mereka kepada kedua ibu bapa mereka, dan juga terdapat ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak mempedulikan nasib ibu bapa dan kurang prihatin terhadap kesusahan ibu bapa mereka. Ibu mengandungkan kita selama 9 bulan dengan kepayahan. Seterusnya, bila kita dilahirkan, kita adalah sebagai makhluk yang sangat lemah hingga kita terpaksa dibantu oleh si ibu dan bapa untuk membelai kita.
atas rahmah dan kasih sayang jugalah kita dapat dipelihara dengan penuh kasih sayang seorang ibu sehingga kita menjadi dewasa. Maka dengan kesusahan yang dihadapi oleh ibu bapa, jadi telah menjadi kewajipan kepada kita seorang anak untuk membalas jasa mereka serta mentaati mereka. Pernah satu ketika apabila Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah SAW menjawab, solat di dalam waktunya. Kemudian apa? Rasulullah SAW menjawab, berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian apa? Berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada kedua ibu bapa adalah akhlak yang ada kepada semua Nabi dan Rasul. Ia menggambarkan tidak mungkin orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa layak mengajak orang lain membuat kebaikan, apatah lagi memimpin manusia. Jadi, sebagai kesimpulannya, berdasarkan apa yang disampaikan, janganlah kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada ibu bapa, kerana tanggungjawab kita itu sesungguhnya belum mampu membalas semua jasa yang telah mereka korbankan untuk membesarkan kita. Janganlah sesekali kita melukai hati mereka kerana mereka sanggup mempertaruhkan nyawa mereka semata-mata untuk menjaga kita serta melihat kejayaan yang diperoleh oleh kita. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada hari ini, saya akan berkongsi sebuah kisah tentang sahabat Nabi. Berbicara tentang memuliakan ibu bapa, mari kita semua belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yunan. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin dan memiliki penyakit kulit. Tidak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tidak pernah dikenali. Namun, ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan terkenal di langit. Ini adalah kerana sebab kecintaan Allah kepadanya, iaitu kerana ia patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Pada suatu ketika, Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Sang ibu memberinya izin untuk pergi, namun dengan syarat selepas berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia haruslah cepat pulang kembali kerana ibunya yang sedang sakit. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Uwais tidak mendapati Rasulullah SAW di rumahnya kerana sedang memimpin peperangan. Meski kerinduannya amat besar terhadap Rasulullah SAW, Uwais cepat pulang demi ibunya yang sedang sakit. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian pada kesempatan lain, ibu Uwais Al-Qarni meminta Uwais untuk menghantarnya pergi haji. Uwais tidak mampu menolak walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga, Uwais menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk menziarah ke Baitullah. Hadirin sekalian, meskipun belum pernah berjumpa dengan Nabi, Rasulullah seperti sudah mengenal betul pemuda miskin itu. Ia memuji Uwais Al-Qarni dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah kerana bakti yang tulus dan ikhlas kepada ibundanya membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Jadi sebagai seorang anak, perlukah kita lupa segala pengorbanan mereka? Perlukah kita lupa segala penat lelah yang ibu bapa lakukan untuk membesarkan kita sehingga kita berjaya ke Menara Gading? Segala persoalan itu ada dalam diri kita sendiri. Adakah kita mampu untuk membalas segala jasa dan pengorbanan mereka? Sebagai seorang anak, kita tidak boleh melukai hati mereka kerana sebagai seorang anak, kita wajib mentaati dan mematuhi segala perintah yang disampaikan oleh ibu bapa. Jadi, sebagai seorang anak,
kita mampu untuk berdoa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi kita boleh amalkan doa ini untuk berdoa untuk kedua ibu bapa kita. Jadi saya harap dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini akan membuka mata kita semua betapa pentingnya kita mentaati kedua ibu bapa kita serta kita menghargai segala pengorbanan mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi kita haruslah belajar dengan bersungguh-sungguh ataupun memperolehi pekerjaan yang bagus untuk membanggakan kedua ibu bapa kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang sentiasa mentaati segala perintah ibu bapa yang selama ini mendidik dan membesarkan kita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.